ada buat rancangan jahat. Dia try untuk dapat pengaruh daripada rakyat Bani Israel semua. Dia macam buat-buat manis mulut lah, kata macam dia ni seorang yang caring apa semua. Apa-apa masalah pun orang kena refer dengan dia, bukan refer pada Nabi Sulaiman. So sampailah pengaruh abang Nabi Sulaiman ni, Absilun ni, macam ramai. Sampai kan rakyat satu hari tu buat macam piket besar-besaran. Suruh Raja Nabi Daud turun tahta bagi Absilun ni memerintah. Dia dah tua kan. Daripada situ lah. So untuk menyelamatkan diri Nabi Daud pun berlari keluar kota. Lari pada anak sendiri, weh. Nabi Daud lari daripada anak sendiri keluar kota untuk selamatkan diri baginda, bersama dengan pengikutnya yang masih setia lagi. So daripada situlah menjadinya rancangan untuk Nabi Daud macam nak ni lah kembalikan keamanan. Sebab Nabi Daud rasa macam tak ada guna aku nak perang anak aku, buat apa, darah daging aku kan. So Nabi Daud perintahkan kepada komando-komandonya yang masih lagi setia dengannya untuk cari Absilun. Okay, untuk cari Absilun dan tolonglah bawa Absilun ni balik jumpa aku hidup-hidup. Janganlah bunuh dia ke apa. So sesuai dengan perintah tu, komando Raja Nabi Daud pun keluar, pergilah bersemuka dengan Absilun ni kan. So tapi malang nasib tak menyebelahi. Apa yang jadi adalah Absilun berdegil. Dia tak nak balik ke ayah dia dengan cara baik. Terpaksalah komando tadi tu menamatkan nyawa Absilun sendiri. Dan kembalilah Nabi Daud memegang tahta selama 40 tahun kepada Bani Israel. Sampailah di one day Nabi Daud pun wafat. Dan tahta raja tu diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Okay. So daripada situlah Nabi Sulaiman menduduki tahta kerajaan ayahnya. Okay. And then kita dah tahu kekuasaan Sulaiman ke atas jin dan makhluk lain ni. Okay, Nabi Sulaiman memang berkuasa mutlak dan penuh kepada kerajaan Bani Israel yang makin meluas. Allah telah tundukkan bagi dia makhluk-makhluk macam jin, angin, burung-burung, semua yang ada bawah perintahnya tu melakukan apa yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Okay. So sebagai satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman ialah kesanggupan beliau menangkap maksud yang tergandung dalam suara binatang-binatang. So Nabi Sulaiman ni dikurniakan this one precious gift di mana Nabi Sulaiman boleh faham bahasa binatang. Masa tu Nabi Sulaiman hendak pergi satu rombongan kafilah yang besar tau, terdiri daripada manusia, jin, binatang-binatang lain menuju ke sebuah tempat bernama Asgalan. Dan Nabi Sulaiman dan setera kafilahnya terpaksa melalui satu lembah ni yang dipanggil sebagai lembah semut. Lalu semut-semut kat situ semua macam menjerit lah. Cakap semut-semut lain kata, korang tepi sekarang, masuk ke sarang korang. Sebelum Sulaiman ni dengan kafilah dia pijak korang, mati katak kat situ. So Nabi Sulaiman pun dengar je suara-suara semut tu cakap. Nabi Sulaiman macam gelak. Lepas tu Nabi Sulaiman cakap, kata macam, kami tak akan mengganggu kau pun wahai semut. Sebab macam aku tahu apa yang kau rasa semua kan. So binatang pun rasa macam amazed. Nabi pun tak akan mengganggu diorang semua. Okay, now kita nak masuk cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Ratu Balqis, kisah yang agak menarik. Di mana dia macam kisah permainan tarik tali antara dua jiwa kat sini. Di mana setelah Nabi Sulaiman membangunkan Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya, maka ia meneruskan perjalanan ke Yaman. Setiba je di San'a, ibu kota Yaman, dia panggil burung hudhud untuk cari sumber air dekat situ. Ternyata burung hud dipanggil itu tak berada di antara kawasan burung yang selalu berada di kawasan untuk melakukan tugas dengan perintah Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman seakan marah dan mengancam akan mengajar burung hud-hud tu kalau tak hadir tanpa alasan yang kukuh. So burung hud-hud tu hinggap dekat depan Sulaiman sambil tundukkan kepala dan kata, wahai tuanku, aku dah lakukan penerbangan, aku dah spy dah, aku dah temukan sesuatu yang sangat penting untuk tuanku ketahui. Aku telah temui satu kerajaan yang besar dan mewah di negeri Sabah tu, yang dikuasai oleh seorang ratu. Aku melihat ratu tu duduk di sebuah tahta yang megah, yang banyak pemata yang berkilauan tuanku. Aku melihat ratu dan rakyatnya tak kenal Allah, dan menjadikan mereka bahagia dan hidup dalam kejahilan. Mereka tak sembah dan sujud kepada Allah, tapi diorang ni sembah kepada matahari tuanku.
Okey. So, mereka telah disesatkan oleh syaitan daripada jalan yang lurus dan benar, tuanku. Oh, burung hut-hut ni berkat 6 dengan ni lah Nabi Sulaiman. Just nak bagi tahu the information di mana dekat negeri Sabah ni, burung ni nampak memang ada satu kerajaan di mana dikuasai oleh seorang ratu. Ratu ni tak kenal Tuhan, ratu ni sembah matahari. Puteri Balqis pada ketika itu yang tak mengenal Tuhan. Okey. So, Nabi Sulaiman cakap dekat hut-hut, berkatalah, baiklah, fine, kali ni aku ampunkan kau sebab kau dah bagi tahu aku berita yang penting. So, aku nak kau datang dengan satu tugas di mana bagi surat ni kepada bawa surat ni ke negeri Sabak dan lemparkan ke dalam istana ratu yang engkau maksudkan tu. Kemudian ai cik, burung hudud tu ambil lah surat yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman. Okey. Di mana burung hut terbang lah sampai ke negeri Sabah dan terus melemparkan surat tu daripada bumbung istana masuk ke sana, kelepap jatuh kat muka Ratu Balqis. Ratu Balqis pun terciduk, terkejut member kat situ. Pada tengah duduk diam-diam, lepas tu Ratu Balqis pun dapat surat tu macam siapa yang baling surat ni kan? Entah siapa-siapa dah tak baling surat siapa tu. So, Ratu Balqis buka surat tu dan dia terus baca ayat pertama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat ni adalah daripadaku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih bagus daripada aku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri. Terkejut. Okay. So, terkejut di mana Ratu Balqis dapat surat yang macam tiba-tiba dapat warning daripada Sulaiman ni kan. So, Ratu Balqis baca banyak kali surat Nabi Sulaiman ni, macam banyak kali cuba fikir. Lepas tu dia panggil semualah kaum kerabat diraja, dia termasuklah macam komando-komando untuk bermusyawarah untuk nak beritahu apa tindakan susulan yang patut diambil oleh Ratu Balqis. Lepas tu para pembesar ketika itu itulah bercakap macam, kami ni dilatih untuk menjadi orang yang hebat dalam berperang, tapi tak pernah nak kena fikir, tuanku. Jadi apa-apa pun buatlah, terserahlah ikut tuanku punya suka. Yang penting kami ni sanggup bermati untuk tuanku dan juga kerajaan tuanku. Dia cakap macam tu. Ratu Balqis cakap, aku agak touching dengan korang punya statement ni, di mana korang sanggup bermatian untuk aku semua. Aku sangat berterima kasih. Tapi bagi pendapat akulah, tak guna kalau aku bertumpahan darah dengan kerajaan Sulaiman ni, sebab bila jadi macam tu, nanti kerajaan kita akan rosak. Kita punya tempat tinggal akan hancur dan sebagainya. Mestilah ada orang akan merampas segala harta benda. So aku tak nak benda tu jadi. So daripada situ Ratu Balqis berasa macam, apa kata kita buat macam ni, aku akan hadiahkan Sulaiman harta-harta yang tak dapat dibayangkan olehnya. Dan masa tu Sulaiman mesti akan terbeliak tengok kemewahan harta-harta aku dan sebagainya. Daripada situlah aku rasa aku dapat menundukkan Sulaiman. Okay. So Ratu Balqis pun bersiap-siap lah. Come on ni, berapa hari berapa malam siapkan barang-barang, siapkan emas, siapkan barang-barang intan, permata semua daripada kononnya hadiah lah ni daripada kerajaan Ratu Balqis pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pula terus dapat berita tu daripada siapa tahu? Daripada burung hudhud tadi. Burung hudhud ni macam ni lah, bagi informasi lah apa yang Ratu Balqis nak buat semua kan, bagi tu dekat Nabi Sulaiman. Lalu dapat berita daripada hudhud tu, Nabi Sulaiman buat set up a plan untuk terima utusan Ratu Balqis tu dan memerintahkan pasukan jin Nabi Sulaiman untuk sediakan dan membangunkan sebuah bangunan yang megah, yang tiada bandingannya, yang akan menyilaukan mata, yang akan mencidukkan perutusan Ratu Balqis bila diorang tiba. Okay. So Nabi Sulaiman pun macam bincang dengan para jin semua kan, untuk buatkan satu singgah sana yang memang sangat-sangat void and vast, memang betul-betul power gila-gila lah kan. So siaplah istana tu dalam sekelip mata dengan bantuan jin. Lepas tu tak kala perutusan Ratu Balqis datang, diterima mereka dengan ramah tamah. Nabi Sulaiman tak ada macam menolak ke apa, memang dianggap sebagai tamu datang. Dan dengarlah uraian daripada perutusan Ratu Balqis tu. Tujuan mereka datang adalah untuk hadiahkan kerajaan yang dibawanya. Berkatalah Nabi Sulaiman, relax je. Nabi Sulaiman kata apa? Apa kata korang balik je, korang ambil semua harta benda korang ni, bawa jumpa ratu korang balik. Sesungguhnya apa yang korang ada ni takkan mampu menandingi segala nikmat yang Allah dah kurniakan kepada aku. Dan korang semua ni dah dibutakan dengan kemewahan dunia. Mata korang dah silau kerana emas dan juga permata depan mata korang ni. Jadi ambil balik segala perutusan kau ni, hantar ke Ratu Balqis tu. Terima kasihlah banyak. Aku tak perlukan semua benda ni.
Okay, sebab aku dah dikurniakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baik nikmat. Aku dah boleh kuasai jin, aku dah ada kekayaan dan betul dan sebagainya kan. Dan aku hanya mahu korang semua untuk kembali ke jalan Allah, bukannya harta-harta yang kalian persembahkan ni. Okay. So, perketusan Ratu Balqis balik report dekat ratu diorang, yang diorang ni dah dialami satu benda yang sangat-sangat mind blowing lah yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Balqis berfikir, jalan yang terbaik apa untuk selamatkan diri dan kerajaannya? Ialah serah diri kepada Sultan Sulaiman dan menghadap dia di istananya. Nabi Sulaiman berhasrat untuk menunjukkan Ratu Balqis kekuasaan Allah SWT, yang sebelum ni mungkin Ratu Balqis anggap omong kosong je. Lalu Nabi Sulaiman panggil lah sekalian jin untuk di antara mereka siapa yang sanggup untuk datangkan tahta Ratu Balqis sebelum orangnya berserah diri. So Nabi Sulaiman macam panggil, calling up all single jins kat atas dunia ni, datang jumpa aku. So aku nak tanya, siapa antara korang semua jin-jin yang kuat boleh bawa datang tahta Ratu Balqis dekat aku sebelum orang diserah diri? So berkata Ifrit, seorang jin yang cerdik, aku sanggup tuanku. Tuanku, never mind, aku sanggup bawa tahta tu dari istana Ratu Balqis sebelum engkau sempat berdiri daripada tempat duduk engkau, tuanku. Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercayai. Lalu jin yang lain pula mempunyai ilmu dan hikmah yang lain berkata, tuanku, aku akan bawakan tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejam matamu. Gila power, babe, jin. Sebelum Nabi Sulaiman kelip mata, tahta dah sampai depan mata. Jadi apa yang jadi adalah, ketika Nabi Sulaiman melihat tahta Balqis dah berada kat depan dia, lalu berkata, ini adalah salah satu kurniaan Tuhan padaku untuk mencuba apakah aku ni betul-betul mensyukur nikmat Allah ataupun tak. Kerana barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menjanjikannya kebaikan. Maka barang siapa yang ingkar nikmat Allah, ia akan rugi dunia dan akhirat. Jadi terkejut dan terciduk Ratu Balqis, macam terkejut, macam sejak bila aku sampai ke singgasana Sulaiman ni kan. Lalu dia rasa macam pelik lah bila sampai kat tempat tu, macam cantik semacam kan, like macam tak pernah sampai. Lalu Ratu Balqis pun turun daripada tahtanya untuk jalan ke arah singgasana Nabi Sulaiman sambil mengangkat kain beliau. Di mana Ratu Balqis macam angkat kain sebab dia nampak kat bawah tu macam berkilau je, macam air bawah tu. Rupanya apa tahu, Nabi Sulaiman kata, wahai Ratu Balqis, tak perlulah engkau menyingkap kain kau. Itu bukan air pun kat bawah tu, itu adalah lantai yang sebenarnya memang berkilat untuk kau jalan. Lalu pada situ terciduk lagi sekali Ratu Balqis dan terus menerus menyatakan sembahnya kepada Allah SWT. Dia rasa macam sungguh besar dan maha hebat kuasa Tuhanmu, wahai Sulaiman. Jadi dengan itu aku akan beriman dan aku akan menyerahkan segalanya hanyalah ke jalan Allah SWT. Jadi daripada situlah Ratu Balqis pun menemui keimanan dan meninggalkan segala ajaran nenek moyang yang terlebih dahulu itu untuk menyembah Allah SWT. Macam itulah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam pada malam ini. Okay, so demikianlah kisah Nabi Sulaiman dan Balqis Ratu Sabak. Dan menurut sementara ahli tafsir dan ahli sejarah Nabi-Nabi, bahawa Nabi Sulaiman pada akhirnya kahwin dengan Balqis, dan dari perkahwinan itu lahirlah seorang putera. Okay, so macam itulah kisah Nabi Sulaiman pada malam ni. Ya guys, power tak? Nabi Sulaiman, dia ada, baginda mempunyai kerajaan yang besar, mampu mengawal jin, angin, binatang-binatang, bijak dan sebagainya, kaya, tapi masih lagi still hamba pada Allah SWT. Kita ni kadang-kadang kita baru beli rumah, kita beli kereta ke apa pun, kita dah rasa macam dah besar kan. While kita lupa kat atas muka bumi ni semuanya milik Allah. So again, no matter how big, how rich, how wealthy you are, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, so thank you so much kepada semua yang menonton kisah Nabi Sulaiman pada malam ini. Harap semuanya dapat intipati yang baik. And esok kita akan continue pada jam 10 malam macam biasa, di IG live saya, kisah Nabi Ilyas. Sikit lagi kita dah nak habis lah kisah Nabi semua guys. So thank you so much pada yang join. Kita akhiri kisah kita pada malam ini dengan kita punya niat puasa lah. Sama-sama, jom. Bismillahirrahmanirrahim.
Nawaitu Samadin anadai fardu syahri Ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala.